Muhammadan abduhu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Kitab Misbahul Munir, muka surat 6. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, inilah 6 perkara. Inilah 6 perkara yang dinamakan akan 6 perkara dinamakan dengan rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, orang yang tidak percaya ni tidak mengaku sungguh segala perkara itu, 6 rukun iman tak mengaku, maka Allah ia barang siapa kafir, na'uzubillah. Tidak dinamakan akan orang tersebut orang yang beriman. Ini orang panggil gelincir iman, lawannya kufur. Dia ada gelincir iman, orang panggil lawannya kufur nikmat. Ini gelincir iman, lawan bagi kufur, na'uzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam surah An-Nisa, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa kafir ia, maknanya yakni tidak percaya dan tidak mengaku. Dia tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala. Ada ihtimal, i'tiqad, pegangan di hati itu tidak kejap, ada ihtimal. Dan dengan segala malaikatnya, sama ada tidak beriman, tidak percaya dengan Allah, ataupun tak percaya beriman dengan malaikat, ataupun tak percaya, tak beriman dengan segala kitabnya, ataupun dan sekalian rasulnya, dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya firman Allah, sesatlah ia orang tersebut akan sebagai sesat yang jauh. Kerana ini dikatakan rukun iman. Kemudian bermula ihsan itu berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Bermula ihsan, semata-mata ihsan, orang panggil berbuat baik. Setengah ulama ditambahkan lagi. Nak dikatakan ihsan, tidak cukup sekadar buat baik, bahkan nak dikatakan ihsan itu berbuat baik ditambah dengan ikhlas. Itu baru ihsan. Orang yang sifatnya ihsan, dia mengerjakan satu perbuatan yang baik, dikerjakan dengan ikhlas. Itu dikatakan ihsan namanya. Dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah, dikerja tu seperti sembahyang. Mana misal perintah Allah seperti sembahyang dan puasa, dan sebagai daripada misal sembahyang puasa, apa lagi bayan dia?
Mana misal lagi perintah Allah selain sembahyang puasa, daripada segala yang disuruh itu dikerjakan itu dengan elok, yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukun ibadah tersebut. Macam mana keadaan dia? Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah SWT. Atau orang panggil, dinamakan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nak dikatakan seorang itu ada ihsan pada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dikerjakan satu ibadat. Kita ambil satu misal seperti ibadat sembahyang. Sebelum nak bicarakan tentang sifat ihsan, terlebih dahulu mesti sempurna rukun dan syarat. Kita ukur dari segi fiqh, sempurna syarat, sempurna rukun, kan? Sebab apa? Nisbah fiqh untuk mengesahkan sembahyang. Macam mana cara nak tahu sembahyang sah ataupun tidak? Tilik cukup rukun tak? Cukup syarat tak? Bila cukup rukun, cukup syarat, di sisi syarak, sah sembahyang. Adakah sah tu diterima? Kita tengok pula sifat ihsan. Bagaimana rupanya? Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu seolah-olah dikerjakan di hadapan Allah. Itu orang panggil musyahadah. Rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, rukun ihsan itu 2. Apa rukun ihsan? Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Kan? Tapi terlebih dahulu kita ukurkan dari segi syariat terlebih dahulu. Pastikan sembahyang cukup rukun, cukup syarat. Kita ambil satu misal. Kan? Pasal sembahyang bicara fiqh, kita ambil misal nak fahamkan begini. Contoh dalam rukun sembahyang yang pertama niat. Niat itu sebahagian rukun sembahyang. Maka dalam niat sembahyang, berapa syarat? Niat itu rukun. Berapa syarat niat? Syarat niat itu 7. Kan? Dalam syarat niat, ada 7 syarat niat. Mana syarat niat? Hakikatun hukmul mahal wa zaman, kafiyatun syartul wa maqsudun hasan. 7. Ulama dibuatkan syair. Ulama dibuatkan satu bait syair mengandungi 7 syarat bagi niat yang dikatakan niat itu rukun. Hakikatun hukmul mahal luas zaman. Yang pertama hakikat, yang kedua hukum, yang ketiga mahal, yang keempat zaman. Kafiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang kelima kaifiyat, yang keenam syarat, yang ketujuh maksud. Ketika kita ada niat rukun, pastikan cukup 7 syarat. Baru sembahyang itu dikatakan sembahyang yang sempurna. Kita bahas yang pertama hakikat. Syarat niat yang pertama hakikat. Maka apa yang dimasukkan dengan hakikat niat? Kalau kita mengaji ilmu fiqh, kita biasa dengar apa hakikat niat? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Kita biasa dengar kan? Yang dikatakan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih itu namanya hakikat niat. Kalau dari segi lughah, orang panggil qasad. Hakikat niat dari segi lughah bahasa, orang panggil qasad 7. Adapun dari segi istilah, hakikat niat pada syarak, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Qasadkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Ada 3. Dalam hakikat niat mengandungi 3 perkara: qasad, ta'arud, ta'yin.
Sebab dia kata qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Kita kena qasatkan sesuatu serta perbuatan. Itu baru niat. Nak diiktibarkan niat, niat itu mesti menyertai perbuatan. Itu orang panggil niat. Dinamakan syarat yang pertama hakikat niat. Mesti menyertai perbuatan. Kalau tidak menyertai perbuatan, orang tak bagi niat. Contohnya, buat kemudian. Silarkan dahulu, buat kemudian. Contoh kita nak keluar rumah, kita pun silarkan di hati, aku nak pergi masjid sembahyang Jumaat. Padahal dia belum sembahyang. Itu orang tak bagi niat dalam mazhab Syafi'i. Orang panggil cita. Orang panggil cita-cita. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i tidak iktibarkan itu niat. Nak dikatakan niat mesti menyertai perbuatan, barulah dikatakan itu niat. Itu yang pertama, hakikatun. Apa dia punya syair tadi? Hakikatun hukmul mahal wa zaman. Yang pertama hakikat, yang kedua hukum. Apa hukum niat? Hukum niat orang panggil wajib. Apa hukum niat? Hukum niat wajib. Sebab Nabi sebut, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amal itu dengan niat. Maka bila ditanya, apa hukum niat? Wajib. Hukum niat tu orang panggil wajib. Yang ketiga mahal. Mahal ni bahasa Arab, Melayu tempat. Hakikatun hukmul mahal wa zaman. Hakikat, hukum mahal. Mahal itu maksudnya tempat. Mahalun, tempat. Di mana tempat untuk kita niat? Dalam hati. Niat semayang di mana? Dalam hati. Niat semayang tu dalam hati. Salah tak berlafaz? Tak salah. Lafaz tu hanya sunat. Untuk apa? Untuk kita bantukan hati niat. Nak bantukan hati niat, maka sunat berlafaz. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin masalan kan. Untuk apa berlafaz? Nak mudahkan kita niat di hati. Itu orang panggil tempat niat itu di hati. Kalau lafaz usalli fardal isya'i, tiba-tiba ketika takbir Allahu Akbar tak niat, tak sah juga. Pasal hakikat tadi apa? Hakikat niat mesti menyertai perbuatan kan. Itu dikatakan tempat itu dalam hati. Tempat. Yang ke apa? Hakikatun hukmul mahal wa zaman. Hakikatun hukmul mahal wa zaman. Yang keempat zaman. Syarat niat keempat orang panggil zaman. Maksud masa lah. Zaman ni bahasa Arab mereka kata masa. Syarat niat yang keempat orang panggil masa. Bila masa kita nak niat? Masa nak niat itu di awal perbuatan. Niat tu rukun. Syarat niat keempat orang panggil zaman masa. Masa nak niat bila? Awal perbuatan. Sah tak niat sembahyang ketika rokok? Kan tak sah. Bila masa kita niat sembahyang? Ketika permulaan sembahyang. Dalam takbiratul ihram disertai dengan niat. Atau dikatakan orang panggil zaman, masa untuk kita niat sembahyang. Setiap amal ibadah, tempat niat itu di awal perbuatan. Kalau bayar zakat, sama. Bayar zakat ketika asingkan harta ataupun kita berikan. Apa pun amal ibadah, niat itu 7 syarat. Syarat keempat masa. Demikian itikaf. Kita dah duduk setengah jam di masjid, baru nak itikaf. Sah tak niatnya? Niatnya tidak sah. Niat tidak sah. Ya, sebab apa? Sebab syarat niat keempat orang panggil zaman masa. Masa nak niat bila? Awal perbuatan, awal ibadah. Di awal masuk masjid, di pintu kita niat. Baru iktibar. Ya. Demikianlah tiap-tiap ibadah. Semua ibadah niatnya di awal, malaikat satu je. Dalam banyak-banyak ibadah, satu je niatnya berbeza. Ibadah apa?
ibadat puasa. Puasa tu istimewa. Ya. Besok kita nak puasa, kita niat sekarang. Kita niat sekarang, boleh tak? Memada dah. Nawaitu sama ghadin. Boleh dah. Kenapa? Sebab sukar. Kan? Kalau ulama menjatuhkan hukum, puasa juga di awal perbuatan kan payah. Ngam-ngam terbit fajar sodik, ngam-ngam subuh kita pun niat nawaitu sama ghadin kan payah. Ada orang jamnya cepat 10 saat, ada orang jamnya lambat pula. Nak tengok matahari tengah bandar, bukan nampak fajar sodik ni. Buat-buat pula waktu mendung. Kan payah tu. Maka ibadat puasa terkecuali. Tu, dalam banyak-banyak ibadah, satu je ibadah terkecuali. Kan? Yang kedua, hakikatun hukmul mahal wa zaman. Yang kelima, kafiyatun syatun wa maqsudu hasan. Yang kelima, orang panggil kaifiyat. Bagaimana kaifiyat tu orang panggil cara. Apa cara kita nak niat? Lain ibadah, lain cara. Atau mudahnya. Kalau subuh, dah tentu solat fardu subhi. Kan? Kalau isyak, dah tentu solat fardu isya'i. Kalau masuk masjid, nawaitu i'tikaf. Atau kaifiyat itu mengikut ibadah. Lain ibadah, lain cara niat. Kita angkat wuduk. Kan? Orang panggil lain pula. Nawaitul wuduk. Kan? Atau orang panggil kaifiyat namanya. Yang keberapa? Hakikatun hukmul mahal wa zaman kafiyatun syartun syarat. Yang keenam orang panggil, yang keenam namanya syarat. Yang keenam namanya syarat niat. Apa syarat niat? Syarat niat mesti Islam. Tiba-tiba orang kafir semayang, orang kafir berikan zakat, orang kafir puasa, adakah sah ibadah dia? Tak sah. Kenapa? Sebab tak cukup syarat niat yang keenam. Syarat niat keenam mesti niat tu orang Islam. Hanya Islam saja diiktibarkan niat pada syarat. Semayang, orang kafir rajin semayang. Tanya-tanyalah. Belum Islam lagi. Adakah sah semayang? Tak sah. Pasal syarat niat yang keenam mesti Islam. Yang ketujuh, orang panggil wa maqsudun maksud. Yang ketujuh, namanya maksud. Apa maksud niat? Nak membezakan antara adat dan juga ibadah. Nak membezakan antara adat dan ibadah. Itulah tujuan maksud kita berniat. Bila cukup, saya bahas satu je lah kan. Bila cukup rukun, bila cukup syarat, maka kita naik lagi setingkat, tilik pula hati. Itu namanya ihsan. Kan? Dari segi zuhir, syariat, kita sudah jaga, kita semayang cukup syarat, kita semayang, orang panggil jaga rukun, kita ambil juga dikatakan satu makam namanya makam ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Bahawa engkau menyembah beribadat akan Allah SWT ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Aduh, yang ini bahasanya orang panggil agak mendalam lah. Pasal makam musyahadah ini dan makam muraqabah ini satu makam untuk jalan kita nak angkatkan hijab, nak angkatkan dinding yang menghalang antara seorang hamba dengan Allah. Itu musyahadah muraqabah. Adapun permulaan jalan tu lain. Kan? Ini orang panggil orang yang sudah sampai makam yang tinggi, kan? Dia boleh dapat ilmu zauki. Tak boleh kita buat-buat. Kan? Ihsan, apa kata Rasulullah? Ihsan ni anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika engkau amal ibadah seolah-olah engkau melihat. Orang yang belum bersih hatinya, dia tak akan boleh buat-buat. Sebab ini ilmu rasa. Kita cuba buat-buat, tengok depan mata, tengah semayang tengok.
tak nampak pun nak buat, tak akan jadi. Sebab ini orang panggil, dia katakan ilmu ni ilmu rasa, ilmu zauki. Sebab tu makrifah dua jalan. Yang pertama ada makrifah ilmiah. Kita makrifah dengan jalan ilmu. Yang kedua makrifah zaukiyah. Kita kenal dengan rasa. Ada orang dia kenal Allah tapi dengan ilmu. Dia mengaji sifat 20, dan dia mengaji dalil, dia kenal Allah. Kenal dengan ilmiah, dengan ilmu. Ada orang tak pandai dia baca kitab. Tak pandai dia orang panggil nak menghuraikan. Tapi dia kenal Allah. Atau orang arif billah, orang panggil makrifah zaukiyah namanya. Dia dapat dengan jalan rasa. Dapat dengan jalan rasa. Macam mana nak dapat dengan jalan rasa? Terlebih dahulu kena bersihkan hati. Hati kena bersih, suci. Perjalanan rohani itu sudah dirasai. Baru kita akan dapat bagaimana yang Rasulullah SAW sebut, anta'budallah ka'annaka tarahu. Apabila engkau beribadah akan Allah, seolah-olah engkau melihatkan Allah. Itu ibarat nama musyahadah. Dan jikalau, kata mu'alif, tengok kitab, kata mu'alif, dan jikalau kita tidak melihatkan di Allah sekalipun, itu orang panggil muraqabah. Fa'illam takun tarah, fa'innahu yarak. Maka apabila engkau tidak boleh melihat Allah, fa'innahu yarak, itu ibarat muraqabah. Bahasa kita orang panggil mengintai-ngintai. Kita berasa ada yang memerhatikan akan kita. Atau muraqabah namanya. Itulah dikatakan makam ihsan namanya. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam. Tak ada dia, sembahyang sah. Tak ada ihsan, sembahyang sah. Cuma tidak sempurna. Alangkah rugi dia. Dan alangkah rugi yang teramat sangat. Kenapa? Dalam banyak-banyak amal ibadah, awal ma yuhasab indallah as-salah. Awal amal yang Allah hisapkan nanti hari kiamat, sembahyang. Sembahyang itu seolah sebagai penimbang. Maka nak sempurnakan sembahyang, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Atau dikatakan ihsan ini hanya sebagai syarat, bukan rukun. Ihsan sebagai syarat kesempurnaan agama Islam. Tak dapat tidak. Orang panggil kalau nak sempurna, datanglah ihsan. Itu ibarat hati. Demikianlah tiap-tiap amal ibadah yang lain. Demikian setiap amal ibadah yang lain datangkan sifat ihsan. Kita sedekah ada sifat ihsan. Seolah-olah kita nampak, seolah kita mengetahui, itu bukan daripada kekayaan diri kita. Bagaimana hadirkan sifat ihsan ketika sedekah? Bukan nampak itu kekayaan datang dari kita, tidak. Jangan kita melihat, aku ni orang lebih, sebab tu aku boleh sedekah. Tidak demikian. Kita nak menyucikan harta, lagi pula kita sedekah, kan? Kalau bicara sedekah kan panjanglah pula. Kan sedekah dari 20 lebih niat. Sedekah dari 20 lebih niatnya. Tapi jarang orang kita sedekah ada niat, kan? Jarang orang kita sedekah dari niat. Dia masuk je. Tabung lalu Jumaat dia masuk je. Tak rajin niat. Sedangkan dalam fiqh ada satu bab bicarakan bab sedekah. Ada. Dibicarakan tentang sedekah. Bagaimana cara niat nak sedekah? 20 lebih. Cukup banyak niat sedekah. Tapi nak bicarakan makam ihsan, jangan nampak yang kita berikan sedekah itu datang daripada diri kita semata-mata. Bukan sebab rajin kita orang kaya, tidak. Bukan sebab kita ni kuat, sebab tu kita banyak duit, tidak. Bukan sebab pandai, sebab tu kita orang kaya, tidak. Atau orang panggil makam ihsan. Setiap amal ibadah nak sempurna, itu namanya syaratnya mesti ada ihsan. Dan kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, bagaimana rupanya? Dengan yang orang panggil taswir.
Kalau kita biasa mengaji ibarat kaedah dengan bahawa dalam muka taswir. Macam mana rupa taswir ni macam ni maksudnya. Macam mana rupa orang tersebut dia tidak mengerjakan ibadat dengan elok, rupa dia bagaimana? Dengan tu panggil taswir tu. Dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk, dan tawaduk dan tidak tawaduk, maka dinamakan akan orang ini orang yang tidak berbuat elok, orang ini tidak ada sifat ihsan. Semayang tapi tak sempurna rukun. Dia semayang tapi tak cukup syarat. Dia semayang tapi bukan kerana Allah, tidak ada ikhlas. Kan? Maka orang ini tidak ada sifat ihsan. Kan? Bermakna nak dapatkan ihsan, pastikan kita sempurna syariat terlebih dahulu. Kan? Jangan kita anggap, dia ni bajunya lusuh, tawaduk betul ni. Tengok tak bergerak dia, betul-betul khusyuk. Tiba-tiba semayang tak cukup syarat, tak terpakai. Semayang orang tak terpakai. Pastikan sebelum kita nak mencapaikan sifat ihsan, sudah sempurna syariat terlebih dulu. Sebab tu disebut kena cukupkan rukun, kena cukupkan syarat terlebih dahulu. Dan juga pastikan ada ikhlas. Liwajhillahil karim, semata-mata kerana Allah. Orang yang berbuat amal ibadah, kalau ada kerana makhluk dan ada kerana akhirat, dia juga ikhlas. Yang dikatakan tidak ikhlas tu sebagaimana? Macam mana rupa dikatakan orang tu tidak ikhlas? Dia beramal semata-mata kerana makhluk. Tidak ada sedikit pun akhirat. Itu dikatakan tidak ikhlas namanya. Orang yang tidak ada sifat ihsan, dia tidak khusyuk. Khusyuk itu ibarat sukutul jawarih. Apa khusyuk? Orang panggil tetap anggota. Dan sukutul jawarih, orang panggil tetap anggota. Bermakna kalau kita sembahyang, sekejap kita garu, kan? Sekejap kita garu, itu memberi gambaran kita ni orang yang tidak khusyuk sembahyang. Khusyuk itu ibarat sukutul jawarih, tetap anggota. Tengah-tengah sembahyang, usap janggut, gambaran kita ni sembahyang tidak khusyuk. Dan juga tidak ada tawaduk. Orang yang tidak ada tawaduk bermakna tidak ada sifat ihsan dalam ibadah sembahyang. Rendah diri di hadapan Allah. Kita sedang berbicara dengan siapa? Dengan Khaliq yang menciptakan makhluk. Sudah tentu kita akan buangkan semua sifat-sifat yang ada pada diri kita. Nafikan sifat kamu, hadirkanlah Allah SWT, hanya Allah dalam hati. Maka tidak sempurnalah agama Islam dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah SWT. Ketika tidak ada sifat ihsan dalam amal ibadah, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, Islam itu tidak sempurna, lagi pula tidak ada hak, tidak layak orang ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak layak. Tidak layak dengan semayang yang dikerjakan dengan tidak ada khusyuk, tidak ada tawaduk, tidak ikhlas, tidak cukup rukun, tak cukup syarat. Tidak layak untuk Allah berikan dia ganjaran pahala. Tak layak. Atau ihsan sebagai syarat untuk kesempurnaan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Kan? Allah tidak pernah menyalahi akan janji. Allah tidak pernah sekalipun menyalahi akan janjinya, kan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambilkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang kedua, khalifah yang kedua. Nama ketika jahiliyah dan nama ketika Islam sama. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Amirul Mukminin?
bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun syadidul bayadi siyabi syadidul sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa da'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu, di antara kami menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ni diterjemah dengan lafaz Arab bainama, diterjemah di antara. Dan kalau maksud lurah bahasa Melayu ni sedang-sedang. Sedang-sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya. Kalau kita terjemah di antara kami ni, macam tak nak faham. Di antara kami di sisi Rasulullah, seolah-olah macam tak faham. Maksudnya bainama ni sedang-sedang kami duduk di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pada suatu hari. Sedang-sedang duduk sahabat Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar riwayat hadis ni bermakna sedang kami para sahabat termasuk Sayyidina Umar duduk bersama-sama Rasulullah SAW. Satu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki-lelaki yang sangat putih pakaiannya. Pakaiannya putih dan bersangatan hitam rambutnya. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Dan tidak mengenal akan laki-laki ini oleh seorang pun. Ada pun yang elok tu. Pasal isim nakirah, duduk halaman nafi, yufidu hasra. Kan kaedah nahu kalau kita ngaji nahu sarab lah kan. Isim nakirah, duduk pada halaman nafi, yufidu hasra, orang manggil memberi faedah umum. Dan tidak seorang pun yang mengenal akan laki-laki ini. Dan daripada puak kami, sahabat radhiyallahu anhum, kenapa dikatakan tak nampak bekas perjalanan? Bermakna bila tak kenal, dia bukan orang Mekah. Bila sahabat tak kenal, bermakna dia bukan orang asal Mekah. Bila budak bukan orang asal Mekah, dah tentu orang luar. Kalau orang luar nak datang ke Mekah, zaman dulu, musafir, padang pasirnya berdebu, gitu kan. Sahabat tengok, tak nampak pun kesan musafir, bekas-bekas perjalanan, lesu ke tak nampak, pusuk masai pun tak nampak kan. Datang laki-laki ni, sehingga ia laki-laki ni menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rupa laki duduk di depan Rasulullah? Dan sandarlah ia laki-laki ni akan dua lututnya. Dia sandar kepada dua lutut Rasulullah SAW. Dua lutut Nabi dan dua lutut Malaikat Jibril. Kan? Berdepan di antara dua lutut. Dan meletaklah akan dua tangannya laki-laki ni ke atas dua peha Rasulullah. Laki-laki letak dua tangannya ke atas peha baginda Rasulullah SAW. Lalu berkata ia laki-laki, ya Muhammad,
Akhbirni anil Islam, beritahukan akan saya daripada Islam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi sebut, engkau kena mengucap. Yang kedua Nabi sebut, dan mendiri engkau akan sembahyang. Yang ketiga Islam tu apa Nabi sebut, dan mengeluar engkau akan zakat. Yang keempat Islam tu Nabi sebut, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan. Yang kelima Islam tu apa, dan menunai engkau akan fardu haji kebatilah. Itu pun dengan kait kata tunai engkau fardu haji kebatilah jika kuasa engkau kepadanya, kepada haji, kepada Baitillah akan jalan. Kuasalah. Sebab haji bukan boleh buat di Malaysia. Kan? Perjalanan tu kita kuasa. Ada orang kaya, sakit pula. Kan? Ada orang sihat, tak cukup duit pula. Ada syaratnya mesti kuasa. Berkata laki-laki itu, benar engkau, sadaqta. Kemudian menanya lagi laki-laki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa percaya engkau Allah SWT, dan percaya akan malaikat, percaya segala kitab-kitabnya, percaya sekalian rasul-rasulnya, percaya akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad, sadaqta. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahukan akan saya Muhammad daripada ihsan. Nabi sebut Islam 5 perkara, iman 6 perkara, ditanya tentang ihsan. Sabdanya Rasulullah SAW, bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah itu seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Itu ibarat sifat musyahadah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia akan Allah, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Ini ibarat daripada sifat muraqabah. 2 rukun ihsan. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Maka nyatalah kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Islam, iman, ihsan. Barulah dia akan mukmin yang kamil, baru sempurna. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam juga. Pengakuan lidah itu merupakan satu bukti kita orang yang beriman. Kita orang Islam. Itu hanya pengakuan saja. Padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam, dan tidak menunaikan segala rukun iman, dan tidak menunaikan rukun ihsan yang tersebut. Bukan sekadar demikian. Maka Allah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku di dalam hatinya. Seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini, masa tuan pengarang lah, sekarang lebih lagi, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, tahu kata sembahyang wajib tapi kata rajin malah tinggalkan, dan mengetahui puasa tetapi tidak puasa. Semua orang Islam tahu Ramadan wajib puasa, tapi beramai yang tak puasa, dan ila akhirih dan sebagainya. Itulah orang panggil dalil. Ramainya tidak mengenal akan agama Islam. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Kata Syekh Abdul Aziz, kalau nak mengetahui huraian yang lebih panjang tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, maka rujuklah risalah yang bernama
Tuan pengarang mengarang risalah yang bernama Hablul Matin fi Ma'rifatiddin. Tapi menurut riwayat kan, belum sempat dikarangkan kitab, maka sudah dijemput oleh Allah SWT menghadap Allah. Jadi kalau cari kitab Hablul Matin fi Ma'rifatiddin, tak ada. Kan? Orang panggil belum ada kesempatan tuan pengarang-karang kitab akhirnya meninggal dunia. Kan? Kemudian huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Bermula makna hukum itu keputusan. Hukum syarak. Apa makna hukum? Hukum itu keputusan. Hukum syarak. Apa makna syarak pula? Syarak itu undang-undang. Bermakna kalau hukum syarak, maka makna hukum syarak itu apa? Keputusan undang-undang. Kan seringkali kita sebut hukum syarak. Apa makna hukum syarak? Keputusan undang-undang. Sudah diputuskan dah. Allah yang putuskan. Dan iaitu hukum syarak ataupun nama lainnya keputusan undang-undang itu 5 perkara. Mana dia? Wajib, dan sunat, haram, makruh, harus. 5 ni dinamakan hukum syarak namanya. Dia banyak pecahan kan? Ada wajib aridi, ada wajib zati, ada wajib tawassu'. Kan kalau kita mengaji fiqah, kan baru ni kita mengaji fiqah, kan wajib terbagi 2 kan? Ada wajib aridi, ada wajib zati. Itu lain pula. Atau pecah lah. Kalau kita mengaji usul fiqh, jadi pecah kan? Atau umumnya hukum syarak ada 5, wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Kemudian nak pergikan kepada takrif hukum syarak. Dan erti wajib syarak. Dan erti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Syarak tuntut kita buat, tuntut yang putus. Mesti kena buat. Macam mana dobek dia? Sekira-kira orang panggil dobek, macam mana syarat tuntut yang putus. Sekira-kira dijanjikan dengan diberi pahala atas mengerjakan akan barang tuntutan tersebut. Perkara wajib kita buat, dijanjikan beri pahala. Dan diseksa atas orang yang meninggalkan akan barang yang dituntut. Diseksa tu dengan ketiadaan uzur. Kalau ada keuzuran tu berbezalah. Kenapa tak sembahyang? Dah tak ingat. Tak tahu pula. Ada keuzuran. Dia terlupa. Bukan bawa lupa, memang terlupa sungguh. Atau ada keuzuran. Itu dikatakan benda wajib. Dan ada kalanya wajib syar'i. Wajib syar'i orang panggil keadaan sesuatu itu dengan sekira-kira diberikan pahala atas orang yang mengerjakan, ada janji seksa atau orang yang meninggalkan. Nama lainnya wajib syar'i. Bila kita faham dah wajib ini, erti wajib kita buat, mudah-mudah kata kita buat, janji dapat pahala, kita tinggal, janji dapat seksa. Apa nama wajib ni? Dinamakan wajib ini namanya wajib syar'i. Bila sebut wajib syar'i, orang faham dah. Sebab wajib banyak. Wajib akli. Apa hukum dia? Kita nak jawab. Kamu tanya hukum akal ke, hukum adat ke, hukum syarak? Tapi bila kita ringkas, kita potong, bila sebut dia wajib syar'i, orang tahu dah. Dia bukan wajib akal, dia bukan wajib adat, ni wajib pada syarak. Ringkas kata, wajib syar'i namanya kan. Sebab dia ada wajib akli, lain pula. Dan kalau kita ngaji hukum akal, kan, asal itikad ada bicara kan, ada wajib akli, kan, tak terima ternapi pada akal, kan, atau wajib akli, ketiadaan menerima ternafi pada akal, atau wajib akli.
Ada wajib, kan? Wajib adi, wajib adat, wajib syar'i, wajib akli, wajib adi atau lain-lain. Mudah-mudah kata di sini sebut wajib syarak, kita ringkas kata wajib syar'i namanya, kan? Macam mana kita nak tahu bila kita baca kitab, kan? Bila kita baca buku, baca kitab, bila dalam kitab sebut wajib, macam mana kita nak bezakan kitab ni maksudnya wajib apa? Bila kita baca kitab, cara nak faham baca kitab, macam mana bila dalam kitab sebut wajib, macam mana kita nak tahu yang kitab sebut wajib tu wajib syarak ke, wajib akal ke, wajib adat. Ada tip dia. Apa tips dia nak kenal wajib tu? Kalau datang alamat, kalau bahasa Arab, ala. Kalau datangkan lafaz ala, bermakna itu wajib syarak. Itu wajib syarak. Alamat dia apa? Datang lafaz ala. Ala tu atas lah. Ala huruf ja. Ala haraf ja, maknanya atas. Lepas daripada perkataan yajibu ala. Kalau Arab, yajibu ala. Kalau bahasa Melayu, wajib atas. Kalau dalam kitab, kita baca kitab, tengok kitab disebut wajib atas. Kita tahu dah. Kita ngaji, bila kita sebut wajib atas tu maknanya apa? Wajib syar'i. Bukan wajib adi, bukan wajib akli. Wajib atas itu wajib syar'i. Macam mana kita nak tahu kalau sebutan wajib pada kita itu memberi faham wajib akal? Yang betul. Wajib atas tu maknanya wajib syar'i. Wajib pada syarak. Apa erti wajib syarak? Itulah. Kita buat, dijanji pahala. Kita tinggal, dijanji seksa. Atau wajib syar'i. Dan kita nak tahu alamat dalil. Kalau lafaz itu, kalau lafaz wajib itu, orang panggil wajib pada akal. Ringkas kata wajib akli. Macam mana cara nak tahu wajib akli? Tengok lafaz lam. Yang pertama lafaz lam, yang kedua lafaz fi. Lafaz lam dengan lafaz fi. Lam tu, kalau kita mengaji nahwu saraf, lam tu setengah daripada huruf ja. Fi pun setengah daripada haraf ja. Lam makna bagi. Lam makna bagi. Wajib bagi. Itu bagaimana? Bila wajib bagi, itu namanya wajib akli. Wajib atas, itu wajib syar'i. Wajib bagi seorang, kita tahu lah. Apa maksud wajib di situ? Wajib pada akal. Wajib atas seorang sembahyang, tahu dah. Itu wajib syarak tu. Pasal atas. Allah kan artinya atas. Wajib syarak, wajib atas. Wajib akal, ataupun nama lain wajib akli, wajib bagi. Atau mudah-mudah tip lah kita nak cara nak faham, kan. Cara nak faham mudah begitu. Maka wajib ni termasuk daripada salah satu daripada hukum syarak yang 5. Kan? Hukum syarak tu namanya orang panggil kalamullah. Kan? Kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Apa makna hukum syarak? Kalau terjemah, hukum tu keputusan. Kan? Syarak tu undang-undang. Dalam erti yang lain, dikatakan hukum syarak itu adalah kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Sama ada dengan jalan tuntut ataupun dengan jalan tegah. Itulah namanya hukum syarak. Sekali lagi, apa dikatakan hukum syarak? Hukum syarak adalah kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Sama ada dengan jalan tuntut ataupun dengan jalan tegah. Mana misal kalam Allah, kan? Contoh, kan? Kita buka dalam surah Baqarah ke mana-mana, kan? Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi tu, kan? Kan dia kata ada perkataan, kan? Mendirikan akan sembahyang. Bermakna kalam Allah.
Siapa yang kena diri? Kita manusia dan jin. Itu perbuatan mukallaf. Itu namanya hukum apa? Hukum syarak namanya. Namanya hukum syarak. Itulah kata mu'alif dan erti wajib. Dan erti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Dobik dia macam mana? Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan akan barang dan diseksa atas yang meninggalkan akan barang, diseksa pun dengan kait dengan ketiadaan uzur dan dengan tidak ada uzur. Mana misal wajib syar'i? Bila sebut wajib syar'i itu kita kenal kan? Dia beza dengan wajib adi, wajib akli. Mana misal wajib syar'i? Seperti mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tanya, wajib tak kita kenal Allah? Kita jawab wajib. Ditanya lagi, wajib apa? Kamu kata wajib kenal Allah tu wajib apa? Wajib pada akal ke? Wajib atas syarak? Atau wajib pada adat? Kita pun jawab, itu wajib syar'i. Sebab dah tahu kan? Mengenal Allah tu orang panggil wajib syar'i. Mengenal Allah SWT, mengenal akan bagi Rasulullah SAW, wajib syar'i. Apa maksud wajib syar'i? Wajib dengan sebab syarak. Kalau syarak tak datang, tak wajib kita kenal Allah. Bila kita tahu dah, kenal Allah tu wajib syar'i, mafhum sebalik, kalau tidak datang syarak, adakah wajib kita kenal Allah? Tak wajib dah. Bermakna, sebelum Allah utuskan bagi Rasulullah SAW, adakah orang dulu-dulu wajib kenal Allah? Adakah sebelum zaman Rasulullah dibangkitkan, orang dulu tak kenal Allah, dosa tak? Tak berdosa. Zaman fatrah. Zaman fatrah. Kenapa kata demikian? Sebab mengenal Allah tu wajib syar'i. Apa maksud wajib syar'i? Wajib itu dengan sebab syarak. Bila syarak datang, baru wajib kita kenal Allah. Kalau syarak belum datang, tak wajib kita kenal Allah. Itu atas satu jalanan Imam Asy'ariyah. Kan kita tauhid kan dua imam kan? Ilmu tauhid kita dua imam. Yang pertama Asy'ariyah, yang kedua Maturidi. Kata Imam Asy'ariyah, wajib kenal Allah tu dengan syarak. Khilaf bagi Imam Maturidi. Kata Imam Maturidi, wajib kenal Allah dengan akal. Wajib akli. Khilaf. Wajib akli dan wajib syar'i. Bermakna di sisi Imam Maturidi, sebelum Rasulullah dibangkitkan menjadi seorang Nabi, sebelum dibangkitkan menjadi seorang Rasul, bermakna orang zaman dulu wajib dia kenal Allah. Tak kenal berdosa. Sebab wajib akli di sisi Maturidi. Tapi kita di Malaysia, kita banyak ikut Asy'ariyah. Imam ilmu tauhid kita Asy'ari. Bermakna kitab ni dia ikut Asy'ari. Sebab tu dia kata mengenal Allah wajib syar'i. Wajib dengan syarat. Jalanan siapa ni wajib syar'i? Jalanan Imam Asy'ariyah. Wajib sabit dengan sebab syarat. Walaupun sabit dengan sebab syarat, tak dapat tidak. Walaupun setelah syarat datang baru kita kenal Allah, tapi tak dapat tidak nak mengenal itu syaratnya dengan ada akal. Walaupun sebab tu syarat, tapi tak dapat tidak kita nak mengenal syarat mesti ada akal. Nabi datang dah ajarkan kita, tapi sayang pula tubuhnya sempurna, akalnya tak ada. Orang baik orang gila. Tak wajib dia kenal Allah. Itu orang panggil akal itu sebagai syarat untuk kita mengenal Allah yang dikatakan wajib syar'i. Kan? Khilaf bagi Imam Maturidi, ma'rifatullah, mengenal Allah kata Imam Maturidi itu wajib dengan akal.
Kan? Kalau kita pergi mazhab lain pula kan. Kalau kita pergi di luar konteks daripada ahli sunnah wal jamaah, itu lain pula. Kalau kita tengok kepada puak orang panggil golongan Mu'tazilah, kan? Kata orang Mu'tazilah, sekalian hukum itu sabit dengan akal dan syarak itu hanya datang menguatkan saja. Kata orang Mu'tazilah, sekalian hukum sabit dengan akal. Jauh perginya tu. Kata orang Mu'tazilah, sekalian hukum sabit dengan akal. Syarak itu hanya nak menguatkan saja. Akal menjadi tunjang bagi fahaman orang Mu'tazilah. Akal dulu. Akal fikir, akal nampak okey, okeylah hukum ni. Tu cara orang Mu'tazilah. Akal nampak, tak elok ni. Maka tak boleh tu. Syarak itu kata orang Mu'tazilah hanya nak menguatkan akal saja. Kita tak ada. Kita syarak sebagai tunjang, akal sebagai syarat untuk memahami saja. Itu kita beza. Itu kita ahli sunnah. Beza dengan orang Mu'tazilah. Kan? Maka dalam dunia Islam ni, kalau kita pergi banyak-banyak firqah, 73 firqah, dalam bab ini dipecahkan kepada 3 firqah yang besar. Kan? 3 firqah yang besar. Yang pertama, mazhab Asy'ariyah. Kan? Sekalian hukum sabit dengan syarak, tetapi nak fahamkan hukum tu sabit dengan akal. Yang kedua, mazhab Maturidi. Kan? Mazhab Maturidi dia tafsil antara wajib makrifah dan antara sekalian hukum yang lain daripada hukum makrifah. Itu beza. Maturidi dia tafsil mengenal Allah. Itu dia tafsil. Fafihi tafsilun. Ada pada mengenal Allah itu tafsil, kata Imam Maturidi. Dan antara sekalian hukum lain itu ada tafsil. Adapun Mu'tazilah sabit sekalian hukum dengan akal, syarak hanya nak kuatkan saja. Atau dalam 73 firqah, yang firqah yang paling besar 3 ni lah yang bicarakan tentang bab mengenal Allah ni. 3 saja yang berbeza. Itu yang pertama, orang panggil wajib. Dia kalau kita masuk lanjutan lagi, ada manik, mamnu. Kan? Ada sebab, musabab, ada syarat, ada masyrut. Kan? Ada dia orang panggil, ada 5 kaedah. Kan? Akan datang kita bicara kan. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, seperti mengenal Allah Ta'ala. Terdapat pahalalah atas yang mengenal Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Kita berhenti kat seperti mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa allimna ta'wila wa maftah bihikmatika futuhal arifin wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ada soalan, boleh 1-2 soalan boleh tanya Ustaz. Rasanya tak ada Ustaz. InsyaAllah terima kasih banyak Ustaz dan juga Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz.